Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayassana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan juga keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu kedua anjuran Masjid Muaz bin Jabal Taman Setiawangsa menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita telah masuk ke bab yang ketujuh, membincangkan tentang kekeliruan-kekeliruan yang ada kaitan dengan masalah akidah. Yang pertama, dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan tentang Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah yang dituduh sesat oleh golongan Wahabi. Bahkan ada sebahagian daripada mereka sampai mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan hakikatnya Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah majoriti umat Islam, bahkan majoriti ulama-ulama Islam, termasuk yang dijadikan rujukan oleh golongan Wahabi dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam pelbagai cabang ilmu, sebenarnya adalah ulama Asy'ariyah. Jadi sekiranya mereka menyesatkan, apatah lagi kalau sampai mengkafirkan Asy'ariyah, berarti mereka menyesatkan, mengkafirkan guru kepada guru kepada guru kepada guru mereka. Jadi ini satu perkara yang pelik. Apakah peranan di muka surat 78? Apakah peranan yang telah dimainkan oleh para ulama dari kalangan Asy'ariyah dalam sejarah Islam? Hakikatnya ulama-ulama Asy'ariyah adalah para pemimpin kepada ulama. Mereka a'immah kepada ulama. Mereka menjadi imam ikutan kepada para ulama yang lain. Yang mereka ini membawa petunjuk. Mereka inilah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris kepada para nabi, membimbing umat, di mana ilmu mereka memenuhi timur dan barat dunia, dan disepakati oleh umat atas keutamaan keilmuan dan keagamaan mereka. Mereka juga merupakan tokoh-tokoh hadis. Ada yang buat pembentangan, orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran Wahabi ini, dia buat pembentangan, tajuk dia polemik akidah antara ahlul hadis dan juga Asy'ariyah. Jadi dengan tajuk dia, apatah lagi pembentangan, isi pembentangannya, dia memberi gambaran kononnya ahlul hadis ada akidah yang begini yang bercanggah dengan akidah Asy'ariyah. Jadi ada polemik, ada pertikaian antara mereka. Padahal kalau mereka jujur kepada fakta, tidak kurang dari 90% ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Bahkan tokoh-tokoh yang mereka selalu sebut dalam ceramah-ceramah mereka, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, Asy'ariyah.
Al-Imam Nawawi Asy'ariyah, Al-Imam Al-Baihaqi Asy'ariyah, Al-Imam Al-Hakim Asy'ariyah. Ya, boleh katakan hampir semua, kalau tidak 100% pun 90% dalam bab akidah Ahlul Hadis adalah Asy'ariyah. Itu macam mana boleh Ahlul Hadis polemik dengan Asy'ariyah? Tapi mereka nak memberi satu gambaran yang palsu, kononnya Ahlul Hadis itu mereka, Asy'ariyah lain. Dan ini didustakan oleh sejarah. Sejarah membuktikan bahawa majoriti Ahlul Hadis adalah Asy'ariyah, sementara kalau dalam bidang fiqh dalam lebih kurang 70% Ahlul Hadis bermazhab Syafi'i. Ada orang zaman kita ni dia rasa dia lebih pandai. Saya dalam bab hukum hakam ni saya ikut hadis. Saya tak mau ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i ikut apa? Ikut Taurat lah mazhab Syafi'i itu. Atau mazhab Syafi'i itu diasaskan berdasarkan kitab Injil ataupun berdasarkan kitab Hindu. Kan mazhab Syafi'i itu adalah Quran dan hadis sumber asalnya. Cuma dalam memahami Quran dan hadis itu ada kaedah mereka yang mereka pakai. Contoh, ada orang memandang lekeh ijtihad Imam Syafi'i, nanti kita akan jumpa dalam kitab ni di hujung nanti, yang memfatwakan bahawa seseorang itu batal wudu semata-mata bersentuh dengan kalau lelaki bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Maknanya yang halal dinikahi, dia bersentuh, tak kisahlah ada syahwat ke tak ada syahwat ke, batal. Jadi mereka memandang lekeh. Mereka menganggap kalau Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i tidak mengetahui hadis yang mana Nabi SAW satu ketika baginda solat, kan rumah Nabi SAW ni kecil, tak macam rumah kita besar, banyak tingkat, banyak bilik. Rumah Nabi sempit saja. Kalau kita lihat Raudah itu masjid, makam Nabi SAW itu asalnya rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi nak sujud solat tahajud, kaki Sayyidatina Aisyah itu menghalang Nabi nak sujud. Jadi Nabi nak sujud, Nabi pegang. Jadi Sayyidatina Aisyah bengkokkan kaki supaya Nabi dapat sujud. Lalu Nabi SAW bangkit, Sayyidatina Aisyah menunjukkan balik kaki. Jadi kata mereka ni Imam Syafi'i tak tahu. Kalau Imam Syafi'i tahu, tentu dah dia akan tukar fatwa dia. Muncullah doktor PhD saya tahu, beritahu kata ini hadis sahih. Padahal Imam Syafi'i pada zaman beliau digelar Nasirus Sunnah. Orang yang mempertahankan sunnah Nabi pada zaman itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada zaman itu ada fahaman yang cuba menolak hadis ahad. Hadis yang diriwayat oleh perawi yang tak ramai, mereka nak tolak. Mereka hanya nak berpegang dengan hadis mutawatir, hadis yang diriwayat oleh perawi yang ramai. Jadi Imam Syafi'i yang mempertahankan. Kalau tolak hadis ahad, banyak hadis Nabi yang tidak akan kita terima. Kerana tidak semua yang Nabi SAW ucapkan itu didengar oleh ramai orang. Barangkali hanya satu orang, barangkali hanya dua orang. Jadi Imam Syafi'i adalah Nasirus Sunnah. Dan kata mereka lagi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mencium, ini diceritakan oleh isteri baginda sendiri, mencium pipi isteri baginda, lepas tu baginda terus pergi solat, tak ambil wudu. Kalau Imam Syafi'i tak tahulah ni dalil ni. Sebenarnya tidak demikian. Ulama-ulama ahli fiqh ni mereka lebih tahu lagi. Kerana ada orang yang dia ahlul hadis, dia muhaddis misalnya, tapi dia belum sampai level fuqaha. Dia belum boleh berijtihad. Dia hanya pandai tentang sumber. Ini apa status sumber ni, apa status, tapi apa hukum dari sumber dia belum pandai. Jadi fuqaha itu dia lebih mahir lagi. Dia bukan saja tahu sumber, status sumber, bahkan dia tahu bagaimana mengeluarkan hukum hakam dari sumber. Lalu kenapa para ulama ini tidak berfatwa mengatakan bersentuh semata-mata tidak batal, sedangkan ada hadis-hadis yang menunjukkan demikian? Kerana mereka itu mengutamakan kejelasan dalam ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebut aula mastumun nisa, atau kalau kamu itu bersentuhan dengan perempuan, ya, dia masukkan perempuan itu perempuan yang bukan mahram, maka kalau tak jumpa air kena tayamum, berarti bersentuhan dengan wanita itu batal wudu. Tapi tidakkah hadis boleh mentakhsiskan Al-Quran? Maknanya boleh mengkhususkan? Jawabnya betul. Tetapi kenapa tidak dipegang di situ?
kerana ada kaedah yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahkan ulama-ulama yang lain juga, idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Apabila datang kepada sesuatu dalil itu kemungkinan begini, kemungkinan begitu, maka gugur daripada mengambil dalil daripada dalil itu, kerana tak jelas. Ni nak qualify Al-Quran ni mesti jelas. Kejelasannya di mana? Ketidakjelasannya adalah kerana biasa sekali orang dalam keadaan tidur, terutama kalau kita tahu Madinah ni tempat yang ada masanya sangat sejuk, adalah dalam keadaan berselimut. Ya, tidak tidur terdedah kaki macam itu, tidak. Maka kemungkinan Nabi SAW pegang kaki dalam keadaan berlapik. Ya, kemungkinan juga tidak berlapik. Tapi kemungkinan itu menyebabkan tidak kuat hadis tadi nak mentaksiskan, nak menyempitkan skop Al-Quran yang umum, tak kuat. Demikian apabila misal mencium isteri baginda, sedia maklum bahawa isteri-isteri Nabi SAW, mereka ini diperintahkan supaya menutup muka mereka. Jadi ada tak kemungkinan ketika Nabi SAW mencium itu dalam keadaan isteri menutup muka? Boleh jadi. Mungkin dah nak keluar daripada rumah tu, isteri sudah memakai penutup muka lalu dicium. Tapi mungkin juga tidak. Mungkin juga dalam keadaan kulit bersentuh kulit. Tetapi tak jelas. Bila tidak jelas, tidak kuat hadis tadi untuk dijadikan dalil menyempitkan keumuman ayat Al-Quran. Jadi bukan saja-saja. Memang ini masalah khilaf. Ya, ada mazhab lain mengatakan setakat bersentuh tidak batal. Yang dimaksudkan dalam ayat Quran itu adalah jima'. Tapi mazhab Syafi'i tengok tak kena. Kerana ayat tentang mandi junub dah ada sebelum daripada itu. Jadi tiba-tiba tadi dah cerita tentang mandi janabah, melalui jima' dan sebagainya. Lalu dicerita yang di sini kalau keluar dari tandas dan kalau bersentuh dengan wanita. Keluar dari tandas hadas besar. Keluar daripada tandas ni maksudnya buang air lah. Buang air kena mandi wajib lah? Tidak. Hanya hadas kecil. Jadi dikandingkan antara bersentuh dengan wanita dengan keluar dari tandas seperti nak cerita tentang hadas kecil. Jadi yang penting adalah kita tidak boleh memandang remeh ijtihad para ulama, walaupun mereka sesama mereka ada khilaf. Kita itu menghormati ya, mazhab setiap daripada imam-imam ini, kerana masing-masing ada dalil dan hujah mereka sendiri. Jadi ulama Asy'ariyah adalah tokoh hadis. Mereka juga pakar dalam ilmu fiqh, mereka juga pakar dalam bidang tafsir. Jadi adakah ulama-ulama yang berpegang dengan fahaman tashbih ataupun tajsim yang menjadi pakar tafsir? Tak ada. Yang ini yang mereka cenderung nak memahami ayat Quran secara zahir. Ya, kalau yadullah berarti Allah punya anggota tangan, tapi anggota tangan tak sama seperti anggota tangan makhluk. Itu batil. Dan itu nanti bercanggah dengan ayat yang lain. Bahkan mereka kata kami ini ikut salaf. Salaf tak takwil ayat Quran. Salaf pakai makna zahir. Ini dusta. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan. Berarti kalau nak faham secara zahir, ahli tafsir dulu akan menafsirkan ayat Quran itu saling canggah-percanggah antara satu sama lain. Ada kalanya Allah ada satu tangan, ada kalanya Allah ada dua tangan, ada kalanya Allah ada banyak tangan. Maka sahabat Nabi sendiri, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak memahami aidin dengan makna zahir. Makna zahir aidin tangan-tangan, tangan yang banyak. Tapi menafsirkan aidin dalam ayat dengan kuwah, iaitu kekuasaan. Kami bina langit itu dengan kekuasaan kami, bukan dengan anggota tangan yang banyak, tidak. Jadi sebab itu tidak ada tokoh ahli tafsir daripada kalangan musyabbihah, tak ada. Sebab dia tidak boleh tafsir secara konsisten. Sekejap ayat ni ditafsir secara zahir, ya, Allah bertempat atas arasy kata dia, sebab ikut ayat Quran. Kemudian ditakwil pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Taala berserta dengan kamu di mana kamu berada. Dia tak boleh takwil dengan makna yang, dia tidak boleh tafsir dengan makna yang zahir. Kalau begitu Allah tu bertempat di mana-mana, itu lebih teruk lagi. Berbanding dengan akidah mengatakan Allah bertempat atas arasy, itu pun sudah teruk, kerana Allah bertempat pada makhluk dia. Ya, arasy tu makhluk. Kalau Allah bertempat di mana-mana, maknanya Allah bertempat juga di tempat-tempat yang kotor, tandas, tempat buang sampah, itu kan di mana-mana.
Jadi dia kata tidak, wa huwa ma'akum, di situ makna bukan huwa tu bukan makna Allah, tapi ilmu Allah. Ilmu Allah tu di mana-mana saja kita berada tidak akan lepas daripada ilmu Allah. Boleh pula kamu takwil. Jadi tidak ada tokoh ahli tafsir di kalangan mereka. Tokoh ahli tafsir sama ada Asy'ariyah dan ada segelintir Mu'tazilah. Kemudian juga tokoh dalam bidang tasawuf, bahkan tokoh dalam bidang ilmu nahwu, tokoh dalam bidang bahasa Arab, tokoh dalam bidang sejarah, tokoh dalam bidang usul fiqh, bahkan sultan-sultan yang adil, Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, pahlawan-pahlawan yang berani seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ini semua bermazhab akidahnya Asy'ariyah. Jadi bukan calang-calang yang golongan yang disesatkan oleh golongan Wahabi ini. Maaf ya kalau ada yang minat Wahabi dekat Taman Setiawangsa ni, jangan marah sangat. Benda boleh bincang kan. Wahabi ni bukan satu benda yang kita kata istilah yang memburukkan. Ya. Kalau kita digelar oleh Wahabi ahlul bid'ah wal hawa, kita ni ahli bid'ah dan ikut hawa nafsu. Kita ni digelar sebagai bahkan kuburiyun, penyembah kubur. Itu gelaran yang buruk, sembah kubur kafir. Bahkan kita digelar musyrikun. Disebut oleh Syekh Abdul Wahab sendiri dalam kitab dia Kashfus Syubhat, musyrikun zamanina, orang musyrik zaman kita. Orang musyrik zaman Nabi itu yang sembah tokong tu, yang sembah berhala. Orang musyrik zaman kita ni yang memuliakan Syekh Abdul Qadir Jalani, yang memuliakan Syekh Ahmad Badawi, yang memuliakan Syekh Ahmad Rifai, memuliakan ulama, memuliakan aulia. Ini kata dia musyrikin zaman kita. Itu gelaran yang buruk. Adapun Wahabi nisbah kepada nama bapa kepada pengasas. Pengasas namanya Muhammad. Bapa beliau ulama besar mazhab Hambali, ulama ahli sunnah wal jamaah, namanya Abdul Wahhab. Orang Arab biasa dia panggil satu orang tu abu, bapa kepada siapa, ataupun ibn. Dia ni anak siapa. Dia ni anak ulama besar. Namanya Muhammad. Muhammad ramai. Jadi Muhammad yang mana susah. Senang sebut Ibn Abdul Wahhab. Kalau dia orang Taman Setiawangsa, mungkin terjemahnya anak Ustaz Wahab. Yang mana yang berceramah semalam tu anak Ustaz Wahab. Ya, kalau Ustaz Muhammad ramai. Muhammad mana? Anak Ustaz Wahab, orang kenal. Jadi akhirnya pengikut beliau dikenali sebagai Wahabi. Macam kita lah, Syafi'i. Bukan nama kita Syafi'i, nisbah kepada keturunan imam kita nama Muhammad juga, Muhammad bin Idris, tapi Asy-Syafi'i gelaran keturunannya, maka kita ni kata kita ni Syafi'i. Yang Hambali, nama pengasasnya Ahmad. Ahmad ibn Hanbal. Hanbal tak silap saya adalah nama datuk beliau. Jadi jadilah Hambali. Jadi tak ada orang kata kenapa? Jangan senang-senang label saya Hambali. Kamu ni kenapa suka label saya Syafi'i? Tak ada. Tapi mereka membawa fahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, jangan senang-senang label orang Wahabi. Ya, Wahabi itu kan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kamu kalau kita kritik fatwa-fatwa Muhammad bin Abdul Wahab, kamu pertahankan. Kamu beda. Kamu tak senang. Ya, kamu Wahabi. Mana mengikut kepada manhaj beliau. Cuma betul tak betul itu kita ukur dengan dalil. Quran dan hadis, ijma' dan juga qiyas. Baik. Jadi disebut oleh Ustaz Mahathir dalam kitab beliau ni sedikit sangat, dalam 14 nama sahaja, tak apa kita sebut juga. Iaitu pertama tentulah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, yang menjadi tokoh yang bangkit menentang fahaman Mu'tazilah, yang pada ketika itu diterima oleh pemerintah. Zaman Imam Al-Asy'ari bangkit berdebat berhujah itu, pemerintah cenderung kepada Mu'tazilah, bahkan yang menolak fatwa Mu'tazilah dibunuh dan diseksa pada zaman itu. Kemudian Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, itu kan ulama hadis. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir, Al-Imam An-Nawawi, ulama dalam pelbagai cabang ilmu, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ni murid Ibn Taimiyah, idola kepada golongan Wahabi, ya. Bukan Wahabi, Ibn Taimiyah bukan Wahabi. Ada pula orang kata Ibn Taimiyah Wahabi, itu kan tak betul. Ibn Taimiyah hidup 400 tahun sebelum lahirnya fahaman Wahabi. Macam mana beliau boleh jadi Wahabi? Bila hidup dulu, dah lama lepas beliau meninggal baru bangkit fahaman Wahabi. Tapi beliau adalah idola. Yang menjadi rujukan kepada golongan Wahabi adalah Imam Ibn Taimiyah. Tapi murid-murid beliau yang direct
Tidak semua ikut beliau dalam akidah. Ibn Qayyim misalnya, beliau memang murid setia Ibn Taimiyah, memang mempertahankan fatwa guru beliau. Tapi Al-Imam Ibn Katsir dalam bab akidah, beliau adalah Asy'ariyah. Imam Ibn Hajar Asqalani yang terkenal dengan kitab Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan sama disebut seorang tokoh sezaman dengan kita, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahmatullah alaihim ajma'in, yang dikenali sebagai Musnid ad-Dunya. Dia orang yang memegang sanad riwayat hadis seluruh dunia ni. Jadi dia berasal dari Padang, Indonesia, tapi menetap di Makkah dan meninggal dunia juga di Makkah pada tahun 1990. Jadi kalau ulama-ulama pergi buat haji ke buat umrah, pasti akan pergi menadah ilmu daripada beliau. Dan beliau juga dari segi akidah adalah Asy'ariyah. Disebutkan dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mub'idun Niqam, iaitu yang ditulis oleh Qadil Qudah, Ketua Hakim Tajuddin Abdul Wahab As-Subki rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan, wa haula'il hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wal malikiyyatu wa fudala'ul hanabilati walillahil hamd fil aqaidi yadun wahidah. Dan ulama-ulama fiqh ini, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan ulama-ulama terbilang dalam mazhab Hanbali. Kalau tiga mazhab yang pertama sebut gitu je, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Bila pergi pada Hanbali, dia spesifikkan Fudala'ul Hanabilah. Kenapa tak sebut Hanabilah saja? Sebab fakta dan data sejarah menunjukkan bahawa mazhab Hanbali yang masing-masing mengaku kami ini ikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pecah dua. Kalau nak detail lagi, pecah tiga. Sebahagian Asy'ariyah, sebahagian terpengaruh dengan fahaman musyabbihah, mujassimah. Tapi mereka ni tidak tolak tasawuf. Kalau Wahabi sekarang ada yang tolak tasawuf, ya. Tasawuf kotak macam ayat acak lah, macam-macam lah dia kata. Yang dahulu yang ada fahaman tasbih seperti mereka, kalau tasawuf apa semua mereka tak kacau. Al-Imam Ibn Taimiyah bertasawuf, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah orang sufi, bahkan mengarang kitab tasawuf. Cuma mereka dalam bab memahami ayat mutasyabihat, mereka literalis. Mereka tak mahu membawa kepada makna yang sesuai dengan kesucian, kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia nak faham zahir. Itu saja beza dia. Dan perbezaan-perbezaan lain, tapi bukan dalam bab tasawuf. Lalu ada sebahagian lagi daripada ulama-ulama Hanbali ini, mereka berpegang dengan aliran Asy'ariyah dan mereka bahkan menolak. Misalnya Al-Imam Ibn Jauzi, yang terkenal dengan kitab Talbisu Iblis. Dia fiqhnya mazhab Hanbali, dia menulis kitab khas menolak i'tiqad mazhab Hanbali, orang yang intisab pada Hanbali yang tasbih. Dia kata ada antara orang-orang yang mengaku Hanbali mendatangkan kekotoran kepada mazhab ini yang tidak dapat dicuci oleh air lautan sekalipun. Itu fahaman tasbih tadi. Kalau kita nak kata pecah tiga, ada juga sebahagian daripada Hanbali, dia tidak Asy'ariyah, tapi dia mengikut tafwid. Tafwid dengan tasbih lain. Saya bagi contoh, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman istiwa atas arsy. Ya. Atas tu pun tak, kadang Allah tidak berarti atas. Ya. Misalnya kita kata ala umuri dunya wad din. Ya, atas urusan dunia dan agama, tak tepat. Walaupun bahasa Arabnya ala, tak terjemah dalam konteks bahasa Melayu, di dalam urusan dunia dan agama. Jadi ala tidak semestinya bermakna atas. Jadi kalau tafwid, mereka serah bulat-bulat makna istiwa kepada Allah dengan keyakinan bahawa pastilah makna yang layak dengan Allah. Ada setengah tafsir, misalnya tafsir Jalalain, kalau tak silap saya, itu menggunakan metode tafwid dalam ayat ini. Dia tafsir macam mana? Istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalal. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Serah kepada Allah. Itu namanya tafwid. Ini ahli sunnah wal jamaah.
Jadi ada sebahagian Hanabilah dia tafwid. Tasbih macam mana? Tasbih dia telah memahami istawa dengan makna bersemayam, iaitu Allah itu bertempat di atas arasy, tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Di cover begitu juga. Tapi bertempat itu sudah tak layak dengan Allah. Kalau kita ambil contoh yang ekstrim, yang mereka pun tidak kata begitu, nak menunjukkan bahawa semata-mata meletakkan kalimah yang layak dengan Allah tidak selesai masalah. Misal, kalau satu orang berkata, oleh kerana Allah itu maha berkuasa dan maha berkehendak, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah juga boleh melahirkan anak dengan cara yang layak dengan Allah. Boleh ke? Tak boleh. Kerana beranak itu sudah tidak layak dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Mengatakan Allah boleh beranak itu kufur. Tapi beranak dengan cara yang layak dengan Allah lah. Tak boleh. Allah juga sakit, tapi dengan sakit yang layak dengan Allah. Adakah sakit yang layak dengan Allah? Dalam hadis kursi, hadis sahih, Nabi SAW memberitahu bahawa Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, maridtu falam tazurni. Wahai anak Adam, aku sakit, tapi kamu tak pergi ziarah pada aku. Adakah boleh kita kata ni hadis sahih ni, makanya saya pegang Allah juga sakit dengan sakit yang layak dengan Allah. Bahkan dalam hadis Allah takwil. Mereka tak nak takwil. Dalam hadis tersebut Allah terangkan kepada hamba tadi, maridu abdi fulan, hamba aku si fulan yang sakit. Maksud aku sakit tu bukan aku yang sakit, aku tak mungkin sakit. Yang sakit adalah hamba aku. Jadi nak menceritakan pentingnya urusan menziarah orang sakit ni, Allah nisbahkan hamba yang sakit itu kepada Allah. Aku sakit, Allah tidak sakit. Kalau kamu ziarah dia, nescaya kamu dapati aku berada di sisinya. Itu macam mana? Kalau nak faham zahir, mana Allah Ta'ala, Allah di rumah sakit. Dalam hadis kata Allah di sisi orang sakit. Bukan begitu. Allah di sisi itu bermakna Allah rahmat Allah hampir dengan orang itu. Baik. Jadi sebab itulah disebut Fudalaul Hanabilah, tokoh-tokoh yang terbilang dalam mazhab Hambali, nak membezakan dengan Hasyawiyatul Hanabilah, golongan yang terpinggir dalam mazhab Hambali. Dan bagi Allah lah segala pujian dalam bab akidah, ibarat tangan yang satu, yadun wahidah. Yang tak nak takwil bening, macam mana pula ulama ramai-ramai boleh jadi tangan satu ni? Ini cerita apa? Bukan. Yadun wahidah tu tangan yang satu, berarti mereka itu satu pegangan. Walaupun dalam bab fiqh kita tahu selalu ada khilaf, Maliki fatwa lain, Syafi'i fatwa lain, Hanafi lain lagi, Hambali lain lagi. Itu dalam bab fiqh, bab cabang. Tapi dalam bab usul, bab pokok, mereka ibarat tangan yang satu. Kulluhum ala ra'yi ahli sunnati wal jamaah. Semuanya berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yadinuna Allah Ta'ala bi tariqi syaikh sunnah. Zaman sekarang ada orang mengkritik Imam Hasan Asy'ari begini. Padahal beliau inilah digelar oleh ulama sebagai Syekh As-Sunnah, guru dalam bab sunnah. Kalau Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah, defender of sunnah adalah Imam Syafi'i. Kalau Syekhus Sunnah, iaitu dalam bab akidah, adalah Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sekarang mereka pula pakai nama ni Ustaz Sunnah, Kampung Sunnah, macam-macam lah sunnah. Tapi hakikatnya tidak mengikut sunnah sebagaimana yang sepatutnya. Baik, bagaimana pula pendirian Universiti Al-Azhar Mesir sebagai pusat pendidikan ilmu Islam yang tertua, antara yang tertua lah, ada juga yang di Morocco juga lama. Antara yang tertua adalah Al-Azhar. Apa pendirian ulama-ulama Azhar tentang Asy'ariyah? Jawapan, jumhur, makna majoriti ulama Al-Azhar dan pendirian rasmi Al-Azhar adalah berpegang kepada Asy'ariyah dalam bidang akidah. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah tahun 2005 jelas mempertahankan akidah Al-Asy'ariyah. Disebutkan, wa aqidatul Azhari Syarif ia al-aqidatul Asy'ariyah. Akidah yang dipegang oleh Universiti Al-Azhar adalah akidah yang disusun oleh mazhab Asy'ari. Wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Kod orang keliru, bukan kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah ni, kenapa ikut Asy'ariyah? Lalu diterangkan Asy'ariyah itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wasadatul Asy'ariyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum hum jumhurul ulama minal ummah.
dan tokoh-tokoh Asy'ariyah, moga-moga Allah redha kepada mereka dan Allah meredhakan mereka. Mereka adalah majoriti ulama umat Islam. Wa humul ladzina saddu syubhati amamal malaikati wa ghairihim. Dan ulama Asy'ariyah lah yang menolak keraguan syubhat yang dibawa oleh golongan etis dan golongan-golongan sesat yang lainnya. Sebab yang mampu berhujah secara akli yang Asy'ariyah. Mu'tazilah juga mampu tapi mereka terbabas. Musyabbihah tak mampu, dia hanya literalis. Dia tak boleh berdepan dengan golongan-golongan etis dan sebagainya. Sebab akliyah mereka lemah. Wa humul ladzina iltazamu bi kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibrat tarikh. Dan sepanjang sejarah ulama Asy'ariyah lah yang benar-benar berpegang dengan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kaffarahum aw fassaqahum yukhsha alaihi fi dinihi. Maka barang siapa yang berani mengkafirkan Asy'ariyah atau hatta menfasikkan Asy'ariyah, maka dibimbangi tentang agama dia. Agama dia sebenarnya agama yang sesat. Sebab dia sesatkan orang yang benar. Kalau kita bimbang dia sebenarnya sesat. Bahkan tokoh idola golongan Wahabi sendiri, Syekh Ibn Taimiyah, mengakui peranan ulama Asy'ariyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Al-Imam Ibn Taimiyah menyebutkan wal ulama'u ansaru furu'iddin wal asy'ariyatu ansaru usuriddin. Para ulama dalam bidang fiqh, mereka ini adalah penolong cabang agama. Sebab hukum hakam ni cabang daripada agama kita. Kita berakidah, ada amalannya. Apa hukum? Wajib. Apa hukum? Sunat. Apa hukum ini haram? Apa hukum ini makruh? Apa hukum ini harus? Itu cabang agama. Siapa penolongnya? Fuqaha, ulama-ulama fiqh. Sementara Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, ulama akidah, mereka adalah penolong kepada usuluddin, penolong kepada asas agama, iaitu kepercayaan. Bahkan ulama Arab Saudi sendiri dalam keadaan dia mengkritik Asy'ariyah, dia terpaksa mengaku bahawa Asy'ariyah ini adalah pegangan majoriti umat Islam. Dr. Abdul Rahman bin Saleh Al-Mahmud, ulama Arab Saudi, berkata dalam kitabnya Mauqif Ibn Taimiyah minal Asy'ariyah. Dia ada tulis satu kitab pendirian Ibn Taimiyah tentang Asy'ariyah. Jadi beliau terpaksa mengaku bila mengatakan wa min asbab intishari al-madhhab al-asy'ari anna jamharatan minal ulama'i ittamaduhu wa nasaru. Antara sebab tersebarnya mazhab Asy'ari adalah majoriti ulama berpegang dengannya dan mempertahankannya. Dia terpaksa mengaku. Wa khassatan fuqaha Syafi'iyyah wal Malikiyyatil mutaakhirin. Lebih-lebih lagi ulama mazhab Syafi'i dan Maliki yang kemudian, yang awal belum lagi bangkit Asy'ariyah. Ada orang kata Imam Syafi'i pun tidak Asy'ariyah, Imam Malik pun tidak Asy'ariyah. Memang mereka kan hidup dahulu. Mereka mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum bangkit Imam Hasan Asy'ari. Jadi jelas mereka bukan Asy'ariyah. Sebagaimana Ibn Taimiyah bukan Wahabi. Yang hidup dahulu tak mungkin ikut yang hidup kemudian. Tetapi ulama-ulama yang kemudian mazhab Syafi'i, Maliki yang mereka hidup selepas kebangkitan Asy'ariyah, mereka semua boleh katakan 100% Asy'ariyah. Kalau ada seorang dua yang bukan Asy'ariyah itu mungkin. Tapi secara umum mereka adalah Asy'ariyah. Wal a'lamil ladzina tabannauhu, dan tokoh-tokoh hebat yang berpegang dengan Asy'ariyah antaranya Al-Baqilani dan juga Ibn Furaq dan juga Imam Baihaqi dan juga Imam Isfaraini, Al-Imam Asy-Syirazi, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Qushairi, Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Abidi, Al-Izz bin Abdul Salam, digelar beliau Sultanul Ulama, juga Asy'ariyah, Badruddin Ibn Jama'ah, Imam Subki wa ghairuhum kasir, dan ramai lagi rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi hati-hatilah ya golongan yang nak menyesatkan Asy'ariyah, nak mengkafirkan Asy'ariyah. Mereka itu sedang dalam rangka menyesatkan majoriti ulama Islam. Jadi kena cermat, jangan ikut emosi, jangan mudah terpengaruh dengan dakwah-dakwah. Baik, sebarang soalan kalau saya mampu jawab silakan. Panjang saya kuliah sini setakat ini belum ada soalan. Sebab masjid luas kan, kalau ada ke belakang nak tanya pun malas aku nak tanya, kan ustaz tak dengar pula. Ya.
Jadi boleh juga mungkin WhatsApp kepada masjid. Kalau masjid dapat WhatsApp soalan, sampaikan kepada saya cuba jawab. Next, insya-Allah di muka surat 83 kita akan masuk membincangkan tentang pengajian sifat 20 yang kebelakangan ini diserang, dikatakan ilmu bid'ah, dikatakan ilmu falsafah Yunani dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natammu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.